Assalamualaikum, salam sayang, salam sejahtera. Anda bersama saya, Datuk Dr. Nazri Khan, pengurus wang bertauliah dalam program nombor 1. Menang saham bersama di DNK. Kita nak belajar hari ini tips-tips menarik macam mana kita nak jadi seorang trader yang berjaya. Ingat tagline kita, tak handsome tak apa, janji kaya. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa kata hari ini kita duduk sembang-sembang, sempoi-sempoi. Ingat jangan lupa kita masih lagi belum menang dengan COVID. Kita kena pastikan kita jaga SOP. Ya, hari ini naik angkanya 400 lebih. Jadi kita kena pastikan. Kita kena pastikan sambil kita trade, kita jaga SOP. Jadi bawa anak-anak kita semua. Apa kata kita belajar hari ini cara paling senang macam mana kita nak buat pendapatan kedua. Itulah antara tabiat yang baik untuk jadi seorang trader. Ingat, nak jadi seorang trader, kita perlu ada karakter dan juga habit yang bagus dan yang best. Semua orang boleh buka akaun saham, semua orang boleh jadi trader ataupun pelabur jangka masa singkat. Tapi sebelum itu, mari kita tengok apakah topik yang menarik yang ingin kita bincangkan minggu ini, malam ini, siaran langsung untuk anda semua. Mari kita lihat. Kita tengok apa topik yang menarik untuk hari ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah topik yang best untuk kita bincangkan. Sebagai seorang trader, kita kena pandai bijak menguruskan keuangan. Apakah langkah-langkah yang penting? Ramai orang tanya saya, hari ini kita nak bincang apakah tips yang menarik, macam mana kita nak membina kekayaan dengan pendapatan kedua, apa yang saya sebut sebagai duit geli-geli. Kita akan bincangkan sebentar lagi bijak menguruskan wang kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, malam ini secara langsung kita nak bincangkan apakah langkah-langkah yang penting untuk jadi seorang trader, macam mana cara untuk kita bijak menguruskan wang. Sebelum tu, apa kata kita ucapkan terima kasih kepada kerajaan kita, kita ucapkan terima kasih kepada frontliner kita ucapkan terima kasih kepada Suruhanjaya Security, Bursa Malaysia, Bank Negara yang memastikan sistem keuangan kita stabil walaupun kita ada ancaman dalam dan luar negara, right? Tetapi sistem ekonomi kita masih lagi rancak, alhamdulillah. Ingat, untuk jadi seorang trader, kita kena sentiasa bersyukur. Kita kena humble. Ingat, kita kena ada ilmu dan juga kita kena ada teknik. Itu paling penting. Ramai orang ingat, nak jadi trader, buka akaun terus boleh buat sejuta. Itu salah sebenarnya. Sebelum kita nak jadi trader, kena ada proses dia. Ingat, trader adalah pelabur jangka masa singkat. Kita beli, kita jual dalam masa beberapa hari ataupun beberapa jam. Ramai orang jadi trader. Trader jual tudung, jual handphone, jual laptop dan macam-macam lagi. Kita tak sedar sebenarnya trader ni adalah kerja yang lama. Daripada zaman Nabi SAW lagi, Rasulullah sendiri adalah seorang trader. Jadi kita juga adalah trader. Of course, trader kita berbeza kerana kita trade perniagaan yang maju, yang boleh naik 10 kali ganda ataupun 20 kali ganda dalam masa beberapa tahun. Itulah kita sebagai seorang super trader. Nak jadi trader, kena ada akaun saham. Korang-korang semua pastikan dah ada akaun saham. Masukkan duit beberapa ratus ringgit. Kena ada sedikit teknik. Dan hari ini kita nak belajar teknik macam mana kita nak uruskan wang kita. Ingat, sebelum itu dulu, apa kata kita lihat apakah indeks, apakah yang berlaku kepada indeks malam ini. Baik, kita tengok sekarang bacaan indeks kita. 3 indeks utama paling besar di dunia. Kita lihat Dow Jones. Tuan-tuan tengok Dow Jones malam ini jatuh merah 134 mata kepada 27,682. Indeks kedua terpenting di dunia S&P 500 jatuh 32 mata kepada 3,348. Dan indeks teknologi yang paling hebat di dunia namanya Nasdaq jatuh juga 251 mata kepada 11,075. Pun demikian, Bursa Malaysia hari ini ditutup sedikit tinggi. Ditutup 0.06 mata tinggi kepada kita tengok harganya adalah 1278.36.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah hari ini kita lihat banyak katalis-katalis utama yang berlaku seluruh dunia. Persoalan sekarang, adakah ini semua adalah peluang ataupun opportunity for trader? Sebagai seorang trader, kita adalah pemburu peluang. Kita ingin melihat katalis-katalis yang berlaku. Kita tengok umpamanya COVID semakin ganas. Adakah ini satu katalis dan peluang kepada kita untuk kita beli saham-saham yang tertentu? Kita lihat ramai yang dah kena COVID, malah Presiden Amerika Syarikat juga, Donald Trump dah kena COVID. Adakah ini akan mencipta peluang baru kepada pilihan raya Presiden Amerika Syarikat? Benda ini kita perlu fikirkan sebagai seorang trader. Jadi sebelum itu, apa kata kita cerita dulu. Topik kita minggu ini adalah bijak menguruskan kewangan. Ramai orang yang bertanya dengan saya dalam Facebook saya, Datuk Dr. Nazri Khan, Datuk, apakah step yang paling senang untuk saya buat sejuta daripada trading? Ini perkataan yang paling common saya dapat. Kita nak cerita kepada semua orang. The brutal truth. Kebenaran yang sebenarnya adalah untuk mencipta 1 juta daripada akaun yang kecil sebenarnya memerlukan masa. Kita perlu istiqamah, bahasa usrahnya. Kita kena konsisten. Sebenarnya 1% profit yang kita buat, kalau boleh setiap hari ataupun setiap minggu, kita kena compound kan. Itu cara dia. Right, trader yang berjaya sebenarnya dia tidak gunakan keuntungan dia. Dia ambil keuntungan dia walaupun sedikit dan dia roll balik. Itu maksudnya untung atas untung. Ramai orang yang tak tahu, 10% setiap bulan, kalau kita boleh buat 10% setiap bulan profit, RM1,000 boleh jadi RM1,000,000 dalam masa 10 tahun. Itu kalau kita gunakan kaedah compounded. Tapi kita kena pastikan kita boleh buat duit 10% setiap bulan. Dan kita tahu sebagai seorang trader, ada masa kita rugi. Ada masa bulan kita rugi. Ini penting. Jadi langkah pertama untuk kita uruskan wang, pertama sekali adalah kita kena sentiasa fikir macam mana kita nak cipta pendapatan kedua. Ini kita kena faham. Kita kena faham macam mana kita nak tingkatkan pendapatan kita. Kita perlukan pendapatan kedua, pendapatan ketiga. Pendapatan ini kalau boleh kita tak payah bekerja, tak payah keluar rumah, tak payah redah jam. Itu kita kena faham. Dan sebenarnya trading adalah merupakan langkah yang paling bijak untuk kita uruskan keuangan masa depan kita. Selepas kita ada pendapatan kedua, kita kena pastikan pula kita jangan berbelanja semua pendapatan kita. Ini ramai orang, especially yang baru start kerja ni, gaji baru RM2,000, dah fikir nak beli kereta mahal-mahal sebab nak tunjuk dekat awek dia. Itu salah sebenarnya. Kita kena pastikan kita berbelanja mengikut keadaan dan ni penting, kita kena paksa diri kita. Paksa diri kita supaya kita boleh simpan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan kita. Kalau gaji kita RM3,000, paksa setiap bulan RM300. Paksa simpan. Dan saya nak cadangkan, bila kita simpan duit kita, jangan simpan dalam bank simpanan yang mana kita boleh keluar pakai ATM. Ini bahaya. Kita simpan duit kalau boleh dalam akaun saham umpamanya, sebab susah kita nak keluarkan duit tu. Sebab kita tak ada ATM card, kita kena deal dengan remiser, kita kena isi form, susah kita nak keluarkan duit tu. Mungkin kita boleh simpan dalam ASB umpamanya yang tak ada ATM. Ini penting sebab kadang-kadang kita simpan, tapi sebab senang nak keluarkan duit itu, kita akan bedal pula simpanan tu. Jadi tak boleh. Jadi pastikan pendapatan yang kedua. Yang keduanya adalah kita kena paksa diri kita menyimpan dan pastikan simpanan kita di tempat yang susah untuk kita gunakan simpanan duit kita. Yang keempat ni penting langkahnya. Kena pastikan apabila kita dah ada duit, kita kena roll duit kita. Kita kena compoundkan duit kita. Ingat pepatah pujangga mengatakan trade small but frequent. Kita nak trade sikit-sikit tetapi banyak kali. Itulah cara kita compoundkan duit kita. Ini penting. Dan satu lagi tips saya yang saya nak bagi malam ni adalah kadang-kadang bila kita dah lihat kita ada untung dalam akaun saham kita, tak kena gaya, kita pula ada kawan-kawan kita, kawan-kawan kita yang kita nak show off kepada mereka. Ini masalahnya, kadang-kadang kita akan paksa diri kita untuk berbelanja. Maksud saya, kita kena pastikan circle kita mestilah orang-orang yang satu aura dengan kita. Pastikan bila kita pilih kawan-kawan yang betul, jangan kawan yang suka apa orang cakap yang suka mengajak kita supaya berbelanja hebat-hebat. Ni tak betul. Jadi sebenarnya untuk jadi seorang trader tak penting. Yang penting adalah ilmu keikhlasan kita, matlamat kita. Apakah matlamat kita? Macam saya, matlamat saya senang. Saya kalau boleh saya nak hanyalah 1% je gaji saya
setiap kali bila saya trade ataupun setiap kali bila kita melabur pada mana-mana saham. Alright, kita nak gaji kita kecil, tetapi gaji itu kita nak rollkan, kita nak compoundkan dia. Dan yang terakhir, ini karakter tabiat orang yang bagus. Bijak menguruskan wang adalah dia sentiasa berfikir teknik-teknik baru macam mana nak gandakan duit dia. Dia kena fikir teknik baru. Teknik ini umpamanya adalah contoh, kita tak nak labur sebarang saham. Kita nak labur saham yang boleh naik 10x dalam beberapa tahun. 20x dalam beberapa tahun. Saham ini kita panggil saham-saham gergasi. Saham-saham home run. Ada orang panggil kata star bull. Macam-macam nama. Kita kena beli saham yang dipanggil market leaders, tuan-tuan. Saham bukan semua sama makom dia. Tak. Tak semua sama makom dia. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada saham hanya naik 10% setahun. Ada saham yang naik 100% setahun. Kita kena pandai. Kita nak cari saham yang boleh naik, kalau boleh 3 angka dalam setahun. Ini kena ada sedikit teknik, tuan-tuan. Perkataannya adalah kenal pasti market leaders ataupun monster stock yang dah naik 10x ataupun 20x beberapa tahun yang lepas. Dan sebenarnya, tuan-tuan, kita ada 100,000 saham di dunia. Banyak saham-saham gergasi yang naik. Kita lihat di Bursa Malaysia saja, kita ada banyak saham yang naik berganda. Kita kena bijak memilih saham-saham gergasi ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang nak belajar lebih lanjut dengan DDNK, tuan-tuan dan puan boleh pergi ke halaman web saya www.ddnkclassroom.com www.ddnkclassroom.com. Saya nak ucapkan terima kasih kepada 20,000 orang yang telah menyertai program Menang Saham beberapa minggu lepas. Terima kasih. Malah kita buat Zoom online seminar yang paling besar di Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa juga follow Facebook saya, Datuk Dr. Nazri Khan. Kita akan kembali selepas ini dan kita akan bincangkan topik yang lebih menarik, tips yang lebih pantas, macam mana nak jadi trader profesional yang berjaya, yang sentiasa cool walaupun untung, walaupun rugi. Jumpa sekejap lagi. Baik, terima kasih kakak-kakak, makcik-makcik, adik-adik. Cuba tengok muka tu. Nampak tak muka kita macam seorang trader? Trader adalah businessman. Itu yang kelakarnya, kan. Ramai orang tak tahu, dengan sebiji phone, dengan duit beberapa ratus ringgit, yang cantik RM1,000, right? Kita sebenarnya adalah businessman. Apa yang kita berniaga sebenarnya? Kita berniaga saham-saham perniagaan yang patuh syariah, yang boleh naik sekurang-kurangnya 1% sehari. Itulah kerja kita. Kita memburu saham. Dan yang best tentang dunia trading ini, tuan-tuan, kita menggunakan kaedah psikologi, sentiment, indikator, chart pattern. Kita tak menggunakan kaedah ekonomi ataupun matematik. Itu bagus, tetapi sebenarnya kita menggunakan kaedah momentum. Kita lihat kepada flag pattern yang saya bincangkan minggu lepas. Macam ni kita gunakan triangle pattern. Kita nak lihat ada sedikit gap up. Ini kita menggunakan kaedah carta. Kita lihat jerung dah masuk dengan kaedah volume. Barulah kita tahu, oh, saham ni sudah bersedia untuk bergerak. Walaupun bukan setiap kali kita beli kita untung, mungkin daripada 10 kali, 7 kali kita untung, 3 kali kita rugi. Kita kena faham game kita sebagai seorang trader. 10 kali beli, 7 kali untung, 3 kali rugi. 3 kali rugi 1x. 7 kali untung 2x. Itulah game kita. Tapi kita kena pandai, macam kita bincangkan tadi. Kita nak cari saham yang boleh naik 10x, 50x dalam beberapa tahun. Walaupun kita nak beli hanya dalam masa beberapa jam. Itulah perkataannya. Yang lebih tepat adalah trend. Kita dah belajar tentang trend. Trend is your friend until it bend, when it end. Tapi tak apa, kalau tuan-tuan nak belajar lanjut, tuan-tuan boleh pergi ke halaman web saya www.ddnkclassroom.com. Kita ada 60 jam modul kat sana, tuan-tuan boleh belajar. Jadi seorang trader kena pastikan bijak mengurus wang. Tadi kita cerita, pertama kita kena earn as much as we can. Walaupun adik-adik ni yang baru berumur 12 tahun ni, kena pandai juga berniaga ni. Macam mana nak berniaga? Tak tahulah. Fikirlah korang macam mana cara dia. Jadi kita kena pandai meniaga apa yang kita panggil pendapatan yang kedua ataupun ketiga. Earn as much as you can. Save as much as you can.
Nampak tak? Yang ketiga, you kena identify the right asset before you buy. Yang keempat tadi apa? Kita kena pastikan when we consume wisely. Bila kita belanja, pastikan kita belanja berhemah. Pastikan belanja yang ada keutamaan priority. Yang tak penting, jangan belanja. Jangan sedap-sedap aja nak beli kereta BMW sebab gaji kita kecil. Right? Kita kena tunggu gaji kita naik sikit, barulah kita mengikut kemampuan kita. Tapi tak apa tuan-tuan dan puan, yang best tentang dunia saham ini adalah kita boleh melabur dengan modal yang kecil. Ini ramai yang tak tahu kan. Jadi kepada pekerja-pekerja senang, kepada peniaga-peniaga pun senang sebab dia tidak memerlukan masa yang banyak. Sebenarnya dalam dunia trading, 1 hour is the most and then we are done. Alright, 1 hour. Jadi maksud saya adalah pertama, untuk bijak menguruskan wang, kita kena set aside fund. Set aside time. Apa maksud dia tu? Kita kena allocate, peruntukkan sedikit wang khas untuk pelaburan saham ataupun trading saham. Ini kita panggil idle fund. Apa namanya? Idle fund, bahasa Mak Saleh. Bahasa kita adalah duit menganggur. Maksudnya, bila kita nak trade, kita nak buka akaun saham, kita nak masukkan duit walaupun RM100 ataupun RM1000, siapa yang kaya mungkin RM100,000, pastikan duit itu adalah idle fund. Apa maksud idle fund? Idle fund adalah duit yang kita dah peruntukkan, kita tak kisah walaupun duit itu rugi. Kemungkinan rugi sangat sikit, mungkin 0.1%. Tetapi kita tak kisah sebab duit itu adalah duit surplus dalam kehidupan kita. Kita dah tolak semua perbelanjaan kita. Jangan trade menggunakan duit anak-anak kita. Jangan trade menggunakan duit masa depan kita, duit persaraan ataupun yang lebih bahaya, duit pinjaman daripada pak mentua korang. Ini bahaya. Tak boleh. Bila kita nak trade, kita kena pastikan duit itu adalah idle fund. Jadi bila kita trade, kita invest, tidak ada pressure dalam kepala kita. Kalau korang pinjam duit alung, ni bahaya ni. Right? Ramai yang buat pinjaman dengan bank-bank yang tertentu, pinjaman peribadi. Ini semua adalah pinjaman yang tidak bagus. Right? Ada orang cakap pinjaman jahat, kad kredit umpamanya, ataupun pinjaman peribadi yang kita gunakan untuk benda yang tak bagus. Ini semua kita kena elakkan tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita nak jadi trader, pastikan duit simpanan itu adalah idle fund. Tulis semua orang kat rumah, idle fund. Tak kisah, mungkin RM100, mungkin RM1,000, right? Kita tak kisah duit itu, apa orang cakap, lingkup. Susah kita nak lingkup kalau kita ada teknik sebenarnya. Tapi bila kita trade, sebab duit itu idle fund, tidak ada pressure pada kita. Tapi kalau kita gunakan duit yang kita pinjam, kita trade macam ada orang acukan pistol kat kepala kita. Itu bahaya. Right? Jadi kita kena ingat, nak jadi trader, duit tu kenalah duit idle fund dan kita stay cool. Itu yang best. Stay cool. Stay cool macam mana? Macam muka saya hari ni. Tak handsome, tak apa, janji kaya. Macam itulah perkataannya. Stay cool sebab kadang-kadang kita rugi, kita kena cool. Right? Bila kita untung pun kita kena cool. Nampak tak? Kita kena sentiasa objektif. Bila kita beli, semua mengikut rules. Bila kita jual, semua mengikut rules. Jangan lupa. Right? Dan ini tips yang penting kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah apabila kita melabur, pastikan kita jangan labur satu saham saja. Kita kena cari at least 5 saham ataupun 10 saham yang bagus. Mungkin daripada setiap sektor. Ini penting. Contoh, ni sebagai contoh. Kita beli Inari, contoh dalam sektor teknologi. Kita beli Gamuda dalam sektor pembinaan. Kita beli IGM Land dalam sektor hartanah umpamanya. Kita beli KL Kepong dalam sektor perladangan. Ini semua adalah contoh-contoh saham yang mana kita tahu market leaders dalam setiap sektor. Itulah tabiat seorang trader yang berjaya. Kena faham tu ya. Itu semua kena faham. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tips saya yang terakhir malam ini adalah ini tips yang terakhir untuk korang-korang semua nak jadi trader kan. Semua dah ada akaun saham kan. Semua dah ada sebiji handphone kan. Korang kena pastikan kena ada teknik, right? Bila nak beli, bila nak jual, itu penting, right? Ilmu itu penting. Cakap orang sebelah, ilmu itu penting. Ada ilmu senang hidup kita. Jadi pastikan kita invest dalam ilmu dulu sebelum kita invest di dalam aset fizikal. Kita kena invest dalam diri kita. Kata pepatah pujangga, apabila kita melabur, sebenarnya musuh kita nombor satu adalah diri kita sendiri. Right? Emosi dalam diri kita. Korang boleh tanya, ramai orang yang lingkup dalam dunia trading ni, statistik menunjukkan 90%
pelabur-pelabur burn semua dalam masa 6 bulan. Burn maksudnya masuk duit 6 bulan semua habis duit dia, right? Bukan salah broker, tak, right? Salahnya adalah disebabkan emosi, disebabkan trade tanpa teknik, right? Disebabkan trade tanpa mentor, disebabkan beli saham yang tak apa-apa, saham-saham cikidis umpamanya yang tidak ada jerung, tidak ada momentum, kena faham, ya? Jadi kita kena faham semua ni. Jadi untuk elakkan benda ni, pertama kita kena faham tasawur dia sebagai seorang trader. Trading is a business. Sebelum kita nak melabur, ini penting tips kita malam ni. Kena ada trading plan. Tulis semua orang, kena ada trading plan. Ni ramai orang tak buat. Right? Ramai orang tak buat. Sebenarnya proses melabur ataupun trading ini ada 4 proses. Pertama, preparation. Ini preparation yang kita buat ni. Contoh, right, besok berusaha buka pukul 9 pagi. Malam ni kita dah buat preparation, kita dah buat plan. Sektor mana yang paling panas hari ni? Right, siapa market leaders hari ni? Apakah trend dia? Di manakah jerung-jerung bergerak sekarang? Nampak tak? Lepas tu kita nak cari apakah catalyst yang berlaku esok ni? Apa cerita esok ni? Kita kena buat trading plan, tuan-tuan. Ramai orang tak buat. Dia tahu trading adalah bisnes tapi dia tak buat plan. Dalam bisnes semua kena ada plan. Jadi tuan-tuan kena buat plan. Macam mana kita nak buat plan? Tak susah mana pun. Benda itu tak memerlukan masa yang banyak. Right? Ada sedikit software dan ada beberapa benda kita kena scan. Itu kena belajar lebih lanjut. Selepas buat preparation, trading plan. Yang kedua, execution. Itu senang. Ambil handphone, tekan butang buy. Itu namanya execution. Tekan butang buy. Execution. Tekan butang sell. Execution. Execution yang paling senang daripada 4 proses. Yang ketiga, ini yang ketiga. Ini pun ramai orang tak buat. Malah sifu-sifu trader yang otai pun tak buat. Right? Dia dah prepare betul bagus. Dia dah buy bagus, dia dah sell bagus. Yang ketiga dia tak buat. Apa yang ketiga ni? Yang ketiga adalah review. Right, daripada 100 trade yang kita buat, kita kena review, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak. Contoh kita dah buat 1000 trade, kita nak tengok mana trade kita yang paling banyak profit dia. Mana trade yang paling bangang, minta maaf perkataan tu, yang paling banyak loss dia. Kita kena belajar. Kita ambil 10 winner kita. Apa persamaan dia? Kita ambil 10 loser kita. Apakah persamaan dia? Dan kita nak elakkan mistake yang kita buat. Dan kita nak cari persamaan kepada winner kita. Right? Chances kita akan jumpa benda yang sama, chart pattern yang sama, catalyst yang sama, right? Dan kita nak buat tu lagi sekali. Contoh, kita tengok 1000 trade kita, ada 10 trade kita yang paling power. Semua 10 trade kita adalah hari Jumaat umpamanya, bulan 12 umpamanya. Jadi kita nak cari lagi pattern tersebut. Kita tunggu hari Jumaat, tunggu bulan 12, kita whack. Inilah contoh, right? Dan yang terakhir, yang keempat, selepas kita prepare, execute, kita review. Yang keempat, tuan-tuan, adalah kita kena buat revamp, right? Mana yang mistake kita avoid, right? Kita elakkan. Apa yang bagus kita cari, kita tambah lagi rempah ratus kepada karakter saham-saham kita yang bagus. Jadi tuan-tuan, itulah cara macam kita nak bijak menguruskan wang kita untuk menjadi pelabur yang terhebat kalau boleh kan, di Malaysia dan juga di Asia Tenggara. Saya nak ucapkan tahniah kepada tuan-tuan semua, 20,000 orang yang telah menyertai program Menang Saham bersama DDNK. Tahniah kepada tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, kakak-kakak. Inilah satu fenomena baru di Malaysia yang mana kita belajar macam kita nak beli jual saham dalam masa singkat dengan cara yang berhemah, dengan cara yang betul, dan kita terima hakikat loss is part of the game. Loss kita kecil, untung kita besar. Sekali lagi kepada tuan-tuan yang nak belajar lebih lanjut, tuan-tuan boleh pergi ke halaman web saya www.ddnkclassroom.com www.ddnkclassroom.com. Tuan-tuan boleh pergi kat situ, tuan-tuan boleh daftar kat situ, ada 60 jam modul, tuan-tuan boleh belajar macam mana nak jadi seorang trader yang berhemah, businessman yang bagus dalam pelaburan saham. Baik, terima kasih kepada semua orang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari yang sama, minggu yang sama. Jangan lupa jaga SOP kita. Okey, kita jaga kita kena menang. Kita belum menang lagi, kita kena menang. Adalah gelombang yang ketiga ni, jangan lupa. Dan sambil itu, siapa yang nak belajar lebih banyak, jangan lupa follow Facebook saya, Datuk Dr. Nazri Khan, Twitter saya, Instagram saya. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan, waktu yang sama, siaran langsung. Ingat tagline kita sebelum kita nak habis. Ingat tagline kita, apa tagline kita? Tak handsome, tak apa. Janji kaya.
Bye-bye.